mana tahu? Kenapa kamu semua halang kawan saya ni? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sepilah sikit banyak lalu. Apa ni? Ayah punya. Ini apa ni? Sana nak. Jangan kacau. Woi, kamu semua buat apa tu? Tak ada je. Mesti dah pergi je. Cuma. Mana dia tu? Mana si Tempang tu? Kat situ lah. Jom. Padan muka. Padan muka. Padan muka. Woi, sudah-sudahlah tu kacau dia. Hei, Dila. Jom. Cik okey tak cik? Oh, saya okey. Ada luka apa-apa tak? Saya rasa ada sikit lah. Tapi tak apa, saya okey. Boleh darat bangun tak? Boleh. Okey, slow-slow Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Jalan elok-elok. Terima kasih. Ya Tuhan, kenapalah nasib aku begini? Tidak kupinta untuk dilahirkan sebagai orang kurang upaya. Berikanlah aku kekuatan untuk aku teruskan kehidupan aku dengan keadaan aku sebegini. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Awak yang saya jumpa dekat kiri tadi kan? Ya, betul tu. Awak buat apa sorang-sorang kat sini? Tak ada apa pun saja. Tengok pemandangan cantik kan? Cantik video taswir. Kan? Boleh saya tanya? Ya. Mereka berdua tu selalu kacau awak ke? Kerap lah juga. Mereka selalu lah juga kata saya. Mungkin sebab saya ni, yelah, saya kan orang kurang upaya. Lainan dengan mereka. Saya ni tidak normal seperti mereka. Mungkin sebab tu pun. Kalau gitu saya gerak dulu Saya ada urusan penting perlu selesaikan sekarang. Okey. Maaf ganggu Okey, tak apa. Saya pergi dulu Okey, Hati-hati cik. Okey, terima kasih. Kamu berdua yang selalu kacau si dia kan? Apa tu? Si Ina yang selalu berjalan pakai tongkat tu. Oh, ni dia. Dah, kami gurau je dengan dia. Mana boleh buat macam tu. Kesian pada dia. Walaupun dia tidak sempurna fizikal dia, tapi kita patut layan dia secara adil. Sama seperti manusia biasa. Kamu semua tak sepatutnya bagi tekanan mental kat dia ataupun mendera dia punya fizikal. Kami pun tak sanggup lah dia kena tekanan mental dan fizikal macam tu. Okay, sekarang si dia ada duduk di situ. Kamu semua pergi dan minta maaf kat dia. Saya je. Jumpa nanti. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Cik. Ya, kamu berdua nak apa ni? Kami sebenarnya nak minta maaf kat Cik. Kami menyesal apa yang kami dah buat terhadap Cik. Kami tahu perbuatan kami salah. Maafkan Cik. Baguslah kalau awak berdua dah sedar. Saya maafkan. Lain kali, awak berdua jangan buat macam tu lagi dekat orang lain. Walaupun kami ni orang kurang upaya, tapi kami juga ada hati dan perasaan. Saya maafkan. Lain kali, awak berdua jangan buat lagi tau. Tak apalah kalau macam tu, saya nak gerak dulu lah.
Antara strategi dan langkah dalam mengekalkan kelestarian etika dan peradaban di Malaysia adalah yang pertama, membina pemikiran dan sikap yang betul dan letak etika dan peradaban di Malaysia dalam kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggalakkan pemikiran yang positif, rasional serta logik akal dalam pertuturan, pemikiran serta sikap yang disahihkan dalam kehidupan harian kita. Seterusnya, strategi dan langkah dalam mengekalkan kelestarian etika dan peradaban di Malaysia yang kedua adalah menjunjung tinggi budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak dan integriti. Hal ini perlu dilakukan dengan cara mengetengahkan dan mengutamakan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelajaran dalam usaha melahirkan masyarakat yang berilmu, beradab dan berpengetahuan tinggi. Tidak lupa juga pada nilai-nilai moral, akhlak serta integriti yang memainkan peranan yang penting dalam bentuk akhlak dan perangai seseorang individu dalam usaha melahirkan masyarakat yang berakhlak serta beradab. Langkah seterusnya adalah kesepaduan sosial. Ibu bapa perlulah memberi kebenaran kepada kanak-kanaknya untuk meluangkan masa mereka bersama dengan jiran-jiran yang berbilangkau. Dan mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan kanak-kanak mereka mempunyai pengetahuan mengenai budaya agama lain. Dan dari segi kerajaan pula, kerajaan hendaklah memastikan bahawa setiap orang ataupun setiap rakyat mendapat kemudahan yang sama tanpa mengira agama dan kaum. Dari segi sekolah pula, sekolah perlulah menjalankan aktiviti-aktiviti yang boleh membina suasana yang harmoni dalam kalangan berbilang kaum. Seterusnya saya akan membincangkan tentang strategi kelestarian etika dan peradaban menerusi kebudayaan kebangsaan. Yang pertama, pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya. Yang kedua, meningkatkan dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih, mendukung dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. Dan yang terakhir, iaitu mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia. Strategi yang adalah strategi melahirkan modal insan kelas pertama. Kerajaan perlu menitik beratkan sistem pendidikan di negara ini demi mencapai standard pendidikan bertarafkan antarabangsa. Pelbagai inisiatif perlu diambil bagi memastikan aspirasi negara tercapai dan mendukung matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan pelajar yang harmonis dan seimbang dari segi intelektual, jasmani, emosi dan rohani. Yang kedua adalah sekolah juga turut memainkan peranan penting untuk membentuk pelajar yang berkualiti, berdaya saing serta memiliki sifat yang terpuji. Ini kerana pelajar yang cemerlang serta memiliki sifat yang bermoral merupakan tampuk kepimpinan negara. Yang ketiga, tidak dilupakan, ibu bapa juga turut memainkan peranan penting dalam membentuk anak-anak yang seimbang antara ilmu dan pembangunan sasiah. Ini kerana proses permulaan pendidikan bermula dari rumah lagi. Dengan itu, pembangunan modal insan kelas pertama dapat diwujudkan melalui strategi-strategi. Sekian, terima kasih. Hasil refleksi yang saya dapat setelah menjalankan projek video ini adalah, pada pendapat saya, kita seharusnya menghentikan pemikiran yang resis ataupun orang kata berprasangka buruk terhadap orang kurang upaya dalam kehidupan harian kita. Kita seharusnya memberikan sikap dan layanan yang adil terhadap mereka. Tidak kiralah mereka tu sempurna ataupun tidak sempurna dari segi fizikal maupun mental mereka. Seterusnya, yang saya ingin tekankan dan ketengahkan berdasarkan hasil pandangan saya, tidak semestinya seseorang yang berilmu tinggi mempunyai akhlak dan nilai moral yang tinggi juga. Oleh itu,
kita seharusnya memberikan didikan akhlak serta nilai moral yang secukupnya kepada seluruh masyarakat supaya dapat mengimbangkan pendidikan mereka yang tinggi serta akhlak mereka yang tinggi. Secara tidak langsung, hal ini dapat melahirkan masyarakat yang beretika dan beradab di negara kita. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hentikan pembulian terhadap orang kurang upaya. Ini sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.